Bertemu lagi kita dalam video yang kedua dalam modul Facebook Ads dan juga marketing. Ada produk ataupun barang yang kita nak jual, ada perkhidmatan yang kita nak tawarkan, tapi tak ada pelanggan yang hendak membeli. Akhirnya, produk dan juga servis kita ataupun perkhidmatan kita hanya akan berada di almari-almari pejabat kita tanpa dijual. Kerana itu, pelanggan sangat penting. Customer is king. Kita perlu mencari jalan bagaimana untuk kita mendapatkan customer yang ramai, pelanggan yang ramai untuk membeli produk dan juga services yang kita tawarkan. Anda perlu cari di mana pelanggan anda, di mana kita nak cari, di mana sumbernya, bagaimana kita nak rujuk, di mana tempat yang kita nak cari. Banyak persoalan-persoalan di mana pelanggan yang kita nak dapatkan, bagaimana pelanggan itu kita hendak tarik, daripada mana kita nak dapatkan database tersebut ataupun pengkalan data tersebut. Pentingnya pengkalan data ataupun klien database. Umpama apabila kita berjumpa dengan klien database tersebut, berjumpalah anda dengan lubuk emas. Tapi jangan risau, kita ada jalan, kita ada cara. Kita ada cara kita tersendiri. Dalam Facebook Ads, akan ada caranya tersendiri bagaimana untuk kita mendapatkan pengkalan data ataupun database klien untuk kegunaan kita, untuk kita menawarkan produk dan juga services yang akan kita tawarkan. Ada caranya dengan cara mudah dan juga berkesan. Jika ini adalah apa yang anda cari selama ini, maka video ini adalah untuk anda. Pada tahap ini, anda telah pun tahu tentang bagaimana elemen-elemen asas di dalam Facebook Ads dan juga marketing. Dan kali ini kita akan melihat dengan lebih mendalam bagaimana untuk kita mendapat pengkalan data pelanggan dengan lebih baik daripada Facebook Ads. Saya sangat yakin semua orang bermula dengan pelanggan daripada sifar ataupun kosong. Ramai di antara kita yang tak ada klien lagi pun. Kita tak ada pelanggan. Bagaimana untuk kita cari? Jangan risau. Kali ini kita akan cuba mencari jalan bagaimana orang yang bermula daripada kosong akan mendapat database pelanggan dengan mudah dan berkesan. Sebelum kita teruskan, perkara yang pertama yang kita perlu tahu dan perlu ingat adalah apabila kita membuat Facebook Ads, apakah dia objektif Facebook Ads kita? Sangat penting kerana ia akan menentukan bagaimana cara untuk kita mendapatkan data pelanggan dan juga bagaimanakah hala tuju Facebook Ads yang kita hendak laksanakan. Kerana itu, kita harus jelas tentang apakah dia objektif Facebook Ads yang hendak kita laksanakan. Kita ulang kembali apa yang telah kita pelajari dalam video yang pertama tentang kempen. Terdapat 3 pilihan yang kita pilih. Sama ada kita memilih awareness, ataupun consideration, ataupun conversion. Ketiga-tiga approach ataupun kempen objektif ini telah kita jelaskan di dalam video yang pertama. Jika anda tidak jelas, anda boleh merujuk kembali kepada video pertama. Kerana setiap daripada pilihan yang kita buat, sama ada awareness, ataupun consideration, ataupun conversion, ketiga-tiganya mempunyai matlamat-matlamat yang tertentu untuk kita laksanakan. Dalam contoh pada kali ini, saya akan berkongsi tentang target pemasaran ataupun objektif pemasaran dalam konteks trafik. Apa yang dimaksudkan dengan trafik ialah apabila pelanggan kita klik Facebook Ads kita. Ini adalah Facebook Ads kita. Apabila dia klik Facebook Ads ini, dia akan dibawa kepada website page yang telah kita tetapkan. Ini dimaksudkan dengan traffic. Jadi, dalam menu objektif yang ada, terdapat di sini ada 3 pilihan iaitu awareness, consideration dan juga conversion. Terdapat awareness, consideration dan juga conversion. Jadi, kita akan memilih traffic sebagai tujuan ataupun objektif pada hari ini. Selepas kita klik traffic, anda akan dibawa kepada satu page yang dinamakan sebagai campaign name. Campaign name ini kita perlu berikan nama. Campaign name tu apa? Campaign name ini bermaksud apakah tajuk iklan ini supaya kita mudah untuk merujuk pada satu hari nanti untuk kita membuat beberapa revision. Jadi kebiasaannya saya akan masukkan campaign name bermula dengan tarikh pada hari ini iaitu 0906 bulan Jun tahun 2020. Saya tulis di situ trafik dan saya berikan nama kepada iklan ini ataupun kempen. Di bahagian bawah ini pula, selepas anda klik campaign name, di bawahnya anda akan dapati tentang campaign budget optimization.
Campaign Budget Optimization ini adalah menceritakan tentang berapakah sebenarnya bajet. Kita mempunyai pilihan berapakah daily budget ataupun bajet harian yang kita hendak tetapkan ataupun lifetime budget. Bajet yang kita tetapkan secara maksima untuk kempen yang kita tetapkan pada kali ini. Jadi kita letaklah bajet yang kita rasakan bersesuaian, sama ada RM300, malah kita juga boleh letak RM50 ataupun RM100. Sila pilih bajet anda yang bersesuaian dengan apa yang anda mahu letakkan. Seterusnya kita akan dibawa kepada satu page lain yang dinamakan sebagai Advert Set Name. Saya ingin merujuk kepada video saya yang pertama. Kita telah ada campaign objektif, itu adalah campaign objektif. Yang kedua, Adset Name ini merujuk kepada orang ataupun sasaran. Saya namakan dahulu sebagai avatar. Jadi ini lebih menjurus kepada siapakah dia orang yang kita nak tuju. Iklan ni nak tuju kepada siapa. Jadi inilah dia tempatnya untuk kita letakkan dan kita setkan sasaran yang kita nak letak tersebut. Terdapat 4 kategori trafik yang kita boleh pilih di sini. Website ataupun app, messenger ataupun WhatsApp. Apa yang dimaksudkan dengan keempat-empat ni? Yang pertama sekali, website. Apabila pelanggan kita klik sahaja Facebook Ads kita, dia akan pergi kepada website yang telah ditetapkan. Jika kita pilih app, dia akan pergi kepada app. Jika kita pilih messenger, klik sahaja iklan tersebut, dia akan pergi kepada chat messenger kita yang berada di dalam Facebook. Ataupun kita set WhatsApp sebagai medium untuk kita berkomunikasi dengan dia. Dynamic kreatif ini pula akan dibincangkan pada masa yang akan datang. Saya tak akan bincang sekarang. Di offer ini, iklan yang kita bina ataupun yang kita akan tuju itu mesti merujuk kepada page yang mana satu. Dia bukan tebar je ke mana-mana. Jika kita ada banyak page, kita perlu pilih page yang mana satu sebenarnya ads tersebut akan disalurkan. Sekarang kita akan membincangkan tentang 2 jenis audience yang perlu kita fahami dengan lebih jelas. Yang pertama dinamakan sebagai custom audience. Apakah yang dimaksudkan dengan custom audience? Custom audience adalah apabila pelanggan telah pun memberi data kepada kita dari sudut nama, email address dan juga nombor telefon. Ia adalah sasaran pelanggan yang pernah berinteraksi dengan kita sama ada di dalam Facebook Ads kita ataupun Facebook page kita. Pilih kriteria mana yang anda mahukan. Terdapat beberapa sources yang akan digunakan. Sama ada sumber itu daripada sumber data anda sendiri ataupun sumber daripada Facebook. Di dalam bahagian ini pula, ini disebut tentang audience. Audience ini bermaksud orang yang kita nak tujukan itu. Audience bermaksud iklan tersebut akan ditujukan kepada siapa. Kita akan create new audience. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apakah yang dimaksudkan dengan custom audiences? Custom audience bermaksud audience yang akan kita ambil data-data tersebut daripada sumber-sumber yang tertentu. Dan database yang kita mahukan adalah nama, email dan juga nombor telefon. Dalam proses untuk kita create new audience, anda mempunyai 2 pilihan. Pilihan yang pertama dinamakan sebagai custom audience, yang kita akan setkan secara spesifik. Yang kedua dinamakan sebagai lookalike audience. Di dalam custom audience, anda akan dibawa kepada page ini yang menunjukkan sumber data tersebut datangnya daripada mana. Sama ada use your sources ataupun sumber daripada kita sendiri sebagai owner kepada Facebook page ataupun daripada Facebook sources. Yang ini saya akan bincangkan dengan lebih mendalam selepas daripada ini. Kita sudah masukkan create new audience. Kita perlu masukkan perincian mengenai sasaran anda. Perincian ini merujuk kepada location, age, gender dan juga targeting kita yang mana satu. Dan juga bahasa, pemilihan bahasa yang kita hendak ambil. Hasil daripada situ akan produce audience size, estimated audience size. Berapakah anggaran penerima iklan dalam sepanjang tempoh kita menjalankan kempen ataupun iklan kita ini. Dalam ini ditulis sebanyak 710,000 orang dan ini adalah estimated daily results yang akan disampaikan melalui bakal klik iklan anda. Yang kedua adalah tentang lookalike audience. Tadi custom audience, sekarang adalah lookalike audience. Apa yang dimaksudkan dengan lookalike audience? Ini adalah 5 perkara yang akan dibincangkan. Saya akan pergi satu persatu selepas daripada ini. Lookalike audience boleh diisi lebih daripada satu. Ini juga adalah contoh
apabila kita membuat lookalike audience, ada terdapat two sources. Yang pertama sekali adalah value based sources, yang kedua adalah other sources. Ini adalah dua contoh lookalike audience yang kita buat. Contoh yang pertama kita memilih people who like cardmedicalterbaik.com, ataupun lookalike audience kita adalah ada dua di sini. People who like cardmedicalterbaik.com ataupun people who like Star Wars Northern Chapter Fan Club. Ada dua. Jadi kalau tengok daripada kedua-dua contoh ni, kita perlu faham yang mana satu sebenarnya yang lebih efektif. Kita lihat kepada audience size ataupun anggaran audience. Ini hanya less than 1,000. Maksudnya di sini dia berada di dalam ruang lingkup kurang spesifik, maka sasaran itu diberikan dengan tidak meluas. Manakala di sini lebih hijau di situ, dan lebih hijau bermaksud potential reach lebih ramai daripada apa yang di atas. Bermaksud lookalike audience ini adalah lookalike audience yang lebih baik. Anda perlu tentukan siapakah sasaran yang sesuai dengan perniagaan anda. Jika anda menjual baju, anda perlu mencari siapakah yang mahukan baju tersebut. Kita tak boleh mencari orang yang berbeza. Maksudnya perniagaan kita mesti selari dengan apa yang kita iklankan. Yang pertama, kita telah membincangkan cara menggunakan data pelanggan melalui Facebook. Dan sekarang, tibalah masanya untuk kita tengok cara meniru senarai pelanggan dengan mudah dan mencari mailing list anda di Facebook. Tadi kita telah bincang tentang custom audience. Saya akan masuk satu persatu tentang custom audience. Yang pertama, bila kita memilih, saya sudah memberitahu tentang ada two sources. Sama ada use your sources yang datang daripada diri kita sendiri, sama ada website kita atau app activity kita sendiri, ataupun kita memilih use Facebook sources. Jadi dalam contoh ini, saya merujuk kepada Instagram business profile yang telah sedia ada. Di situ adalah sumber-sumber pelanggan, data-data pelanggan yang akan saya dapatkan untuk saya gunakan sebagai database pelanggan saya. Di sini akan ada dua option, iaitu siapakah yang kita nak masukkan sebagai audience kita. Dalam Instagram business profile, ini adalah nama Instagram business profile saya yang saya namakan sebagai Rosnizam Osman. Di sini pula adalah pilihan siapakah yang kita nak engage. So saya letakkan ia people who send a message to your business profile. Bermaksud siapa-siapa saja yang pernah menghantar message kepada business profile saya, data tersebut ia akan saya capture di dalam klien database saya. Jika saya memilih video sebagai salah satu daripada sumber data pelanggan, video bermaksud siapa yang pernah melihat video yang saya masukkan di dalam Facebook page saya. Di sini ada dua pilihan, sama ada saya nakkan orang itu sesiapa sahaja yang menonton video saya selama 10 saat, ataupun saya sasarkan kepada prospek yang menonton 95% daripada video. Ini maksudnya prospek tu betul-betul memang suka kat video saya lah, kerana dia melihat 95% daripada video yang saya letakkan di dalam Facebook page saya. Kita boleh gunakan yang mana satu yang paling ramai. Kita perlu pilih lah video yang mana satu yang kita nak publish. Dalam contoh ini terdapat sebanyak 2 video di sini. Yang mana satu video yang saya nak, ada 2 video cost operate lutut ACL ID. Jadi itu adalah video yang saya pilih, maka saya akan masukkan video tersebut di dalam engagement video ataupun sasaran untuk saya letakkan sebagai custom audience. Ini adalah video yang dipilih. Dalam page ini saya akan memilih video yang pernah saya publish sebelum daripada ini. Pilihan yang saya telah buat tadi adalah pilihan people who have watched at 95% video saya. Jadi video ini saya letakkan di dalam page Rakan Takaful, dan ini adalah video tersebut. Apa yang saya perlu lakukan ialah saya memilih video tersebut, masukkan di dalam create a video engagement custom audience seperti di bawah ini. Seterusnya, berkenaan dengan lookalike audience. Bagaimana cara untuk kita meniru data-data yang terdapat di dalam lookalike audience? Ini teknik dia. Terdapat 5 perkara yang kita akan lihat bagaimana untuk kita memilih lookalike audience. Tentang pekerjaan, umur, jantina, aktiviti dan juga minat. Dalam page ini, kita perlu memilih dengan lebih baik. Select your lookalike source. Jadi di mana source yang kita nak carikan? Dalam ini kita pilih Izam Studio. Select audience location di dalam Malaysia, select audience size, dan juga ini adalah estimated reach, berapa ramai yang kita nak letakkan. Ini adalah hasil daripada apa yang saya pilih. Lookalike audience,
People Who Like Exam Studio. Kita perlu tahu bagaimana pencapaiannya. Ini adalah contoh pencapaian yang telah dicapai, iaitu kurang daripada 1000. Apabila kita lihat numbers itu dan juga tanda-tanda indikator yang telah ditunjukkan itu berwarna merah, bermaksud bilangan audiens ini semakin spesifik, sangat sedikit, tidak digalakkan dan juga tidak disarankan. Sebab itu, sebagai kesimpulan, retargeting custom audience dan juga look alike audience adalah satu perkara yang sangat penting untuk bisnes anda. Sasarkan kepada orang yang betul, sasarkan kepada orang yang tepat supaya kita dapat reach potential klien yang sangat besar. Setelah kita melihat cara ataupun teknik untuk kita meniru, jadi database yang kita perlu pilih seharusnya database yang lebih cenderung untuk berinteraksi berdasarkan lokasi kita di mana. Kalau kita berada di Selangor, maka lokasi database tersebut lebih cenderung untuk kita tetapkan di dalam Selangor. Ini adalah teknik untuk kita pilih dengan cara yang lebih baik. Di sini terdapat dua contoh yang akan saya tunjukkan. Di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Di sebelah kiri ini, orang yang tinggal di lokasi, kita tulis itu people living in this location. Orang yang tinggal di dalam kawasan tersebut. Lokasi, radius dan juga keluasan juga kita boleh tetapkan sama ada kita nak luas ataupun kecil. Dalam contoh ini, saya berikan contoh perbezaan antara kedua-duanya. Ini adalah sebanyak lebih kurang plus minus 10 batu. Manakala iklan di sini lebih kurang 3 batu saja, 3 miles. Skop yang lebih kecil adalah di sini, skop yang lebih besar adalah di sini. Jadi, kita dapat melihat sama ada sasaran kita itu tepat ataupun tidak, bagus ataupun tidak menggunakan audience size yang kita lihat di sini. Benda ini kita boleh adjust dan kita boleh besar dan kita boleh kecilkan. Sama ada untuk pilihan yang ini, potential reach-nya adalah sebanyak 960,000. Manakala ini adalah seramai hanya 300,000 orang. Kalau tengok daripada anggaran sasaran, sasaran yang lebih besar itu adalah sasaran yang lebih baik supaya dia akan mendapat pelanggan daripada sasaran yang lebih besar, pool yang lebih besar. Bagaimana cara Facebook memberikan data-data tersebut kepada kita? Kerana Facebook tahu dari segi umur, pekerjaan, minat dan lokasi. Ingat masa chapter ataupun video yang pertama telah saya berikan bahawa ini adalah data-data yang kita telah berikan kepada Facebook, yang kita share kepada Facebook. Inilah dia data yang akan di-capture oleh Facebook dan diberikan dan disampaikan kepada kita. Di dalam modul ini, kita telah mempelajari bagaimana caranya untuk menghasilkan teknik menggunakan data pelanggan daripada Facebook Ads yang kita laksanakan. Meniru senarai pelanggan dengan mudah dan mencari mailing list di dalam Facebook. Memilih pengkalan data yang lebih cenderung untuk anda berinteraksi berdasarkan lokasi anda. Video seterusnya adalah berkenaan dengan teknik hendak membuat targeting melalui demografi, minat dan tingkah laku. Kita sambung sesi ini dengan video seterusnya. Terima kasih.